Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syakimah binti Muhammad Zubahi dari Kolej Mara Kuala Nerang. Hari ini ingin berkongsi tentang kajian tindakan saya yang bertajuk Student Self-Assessment, satu kaedah yang digunakan sepanjang minggu ulang kaji bagi meningkatkan atau mengekalkan grade pelajar-pelajar cemerlang. Baiklah, dalam pembelajaran abad ke-21, pensyarah memainkan peranan yang sangat penting bagi melatih pelajar dengan pedagogi terkini yang merangkumi pelbagai elemen berfokus kepada pembelajaran berpusatkan pelajar. Menurut Yan 2019, Student Self-Assessment merupakan salah satu kemahiran teras pembelajaran kawal sediakan diri dan pembelajaran sepanjang hayat, di mana Sigmund 2016 juga bersetuju pelajar akan melalui proses menilai diri sendiri dan hasil pembelajaran boleh meningkatkan metakognisi iaitu kesedaran pembelajaran atau proses berfikir sendiri. Dari perspektif pedagogi, pembelajaran berkesan boleh berlaku apabila pelajar mempunyai rasa realistik terhadap prestasi sendiri dan secara tidak langsung ini dapat memotivasikan mereka ke arah pembelajaran selanjutnya dengan lebih kritikal. Banyak lagi kajian empirikal lain yang menunjukkan bahawa penilaian diri mempunyai kesan positif terhadap prestasi akademik pelajar. Baiklah, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan Student Self-Assessment atau SSA. SSA merupakan kaedah penilaian diri yang dijalankan sepanjang minggu ulang kaji bagi memastikan pelajar cemerlang tidak tergelincir daripada mendapat grade A ataupun grade cemerlang tanpa mengganggu tumpuan pensyarah kepada pelajar intervensi. Baiklah, kita mulakan dengan refleksi PDP lalu iaitu pada semester 1 2020-2021. Pada semester 1, berdasarkan keputusan ujian percubaan, pelajar dibahagikan kepada dua kumpulan utama iaitu pelajar cemerlang dan pelajar intervensi, di mana pelajar cemerlang terdiri daripada pelajar-pelajar yang mendapat grade A tolak dan B tambah, manakala pelajar intervensi pula terdiri daripada pelajar-pelajar yang mendapat grade B dan ke bawah. Pelajar-pelajar cemerlang ini akan dilepaskan untuk menjalani pembelajaran kendiri iaitu latih to be latihan yang telah disediakan oleh pensyarah mengikut format peperiksaan sebenar tanpa pengawasan pensyarah. Manakala pelajar-pelajar intervensi diberikan latihan yang sama tetapi akan mengikuti PDP bersama-sama dengan pensyarah. Pada akhir semester, indeks purata penilaian agregat iaitu IPPA meningkat berbanding IPPA ujian percubaan. Namun, penyumbang utama peningkatan tersebut adalah pelajar intervensi yang berjaya meningkatkan grade masing-masing. Terdapat sebilangan pelajar cemerlang yang tidak berjaya mengekalkan grade atau dengan kata lainnya turun ke grade yang lebih rendah. Okey, kita beralih pula kepada fokus kajian. Fokus utama kajian ini adalah pada pelajar cemerlang tanpa mengganggu tumpuan pensyarah kepada pelajar intervensi. Kajian ini juga menekankan kemahiran penilaian kendiri di mana pelajar cemerlang tadi akan mengasah kemahiran penilaian kendiri masing-masing secara lebih terancang dan tersusun dengan pemantauan pensyarah. Penggunaan kaedah penilaian kendiri yang betul ini dapat memberi motivasi kepada pelajar kerana pembelajaran berkesan berlaku apabila pelajar mempunyai rasa realistik terhadap prestasi mereka sendiri. Okey, terdapat 4 objektif kajian di mana objektif yang pertamanya ataupun objektif utama kajian ini adalah untuk membantu pelajar cemerlang meningkatkan atau mengekalkan grade cemerlang dalam peperiksaan akhir. Dengan kata lain, pelajar-pelajar yang mendapat grade B tambah mungkin dapat naik ke grade A dan pelajar-pelajar di grade A kekal di grade yang sama. Okay, objektif yang kedua dia adalah untuk membantu pelajar cemerlang menguasai teknik menjawab menggunakan kemahiran penilaian kendiri dengan betul dan terancang. Objektif lainnya adalah untuk meningkatkan motivasi pelajar-pelajar cemerlang ini untuk terus membuat latih to be, latihan-latihan yang disediakan oleh pensyarah selain daripada membantu pelajar cemerlang ini mengawal sikap terlalu yakin atau overconfident. Okey, kumpulan sasaran. Okey, saya menyasarkan 31 daripada 40 pelajar kuliah 2 yang dikategorikan sebagai pelajar cemerlang iaitu pelajar yang mendapat grade B+, A tolak dan A dalam ujian percubaan semester 2 sesi 2020-2021. Bagaimana kajian ini dilaksanakan? Okey, 5.1,
pada mulanya kita membuat tinjauan masalah di mana 4 orang pelajar yang tidak berjaya mengekalkan grade cemerlang dalam semester 1 ditemubual secara perasingan menggunakan soalan yang sama bagi mengenal pasti masalah. Okey, analisa masalah. Keempat-empat pelajar mengaku membuat latihan sambil lewa, malah terdapat seorang pelajar yang tidak membuat latihan. Okey, dari segi semakan latihan pula, walaupun telah disediakan skema jawapan, terdapat pelajar yang tidak menyemak latihan masing-masing atau menyemak latihan setakat yang telah siap sahaja. Kerana kebanyakan latihan yang dibuat tidak berjaya disiapkan. Okey, dan temubual ini juga menemui satu lagi masalah pelajar iaitu terlalu yakin dengan jawapan masing-masing atau overconfident untuk mendapat grade yang baik dalam peperiksaan akhir. Ini tindakan yang dijalankan di mana setiap pelajar cemerlang akan melalui 4 proses utama iaitu saya buat, saya siapkan, saya semak dan saya betulkan. Setiap pelajar akan membuat set ulang kaji yang diberikan oleh pensyarah mengikut format peperiksaan sebenar dalam masa yang ditetapkan dan pelajar perlu menyiapkan latihan tersebut sebelum membuat semakan dengan skema jawapan yang telah disediakan oleh pensyarah. Okey, dan yang terakhir, pelajar akan membetulkan jawapan masing-masing mengikut skema jawapan yang telah disediakan dan sekiranya berkeperluan boleh bertanya pensyarah. Okey, 5.4 adalah pelaksanaan tindakan di mana skema jawapan akan disediakan di satu sudut dalam bilik pensyarah dan pelajar-pelajar yang telah menyiapkan tugasan akan membuat penyemakan dan yang telah membuat penyemakan akan diberi 2 bintang penghargaan untuk dilekatkan di fail masing-masing dan juga di reward board. So, pensyarah hanya akan memantau reward board ini. Okay, tindakan ini membantu pensyarah mengenal pasti pelajar-pelajar yang tidak membuat latihan. Dari semasa ke semasa, pensyarah akan membuat audit di mana saya akan pick up mana-mana pelajar yang telah meletakkan bintang di sini bagi memastikan setiap pelajar yang meletakkan bintang di board ini telah menyiapkan tugasan masing-masing. Okey, refleksi. Apa yang saya nampak, pelajar berlumba-lumba untuk mendapatkan bintang, di mana bintang-bintang ini bukan sekadar dilekatkan di file dan juga di reward board. Ada juga pelajar yang menggunakan bintang-bintang ini untuk dilekatkan di tempat-tempat lain seperti beg, kalkulator dan sebagainya. Dan saya juga mendapati pelajar lebih kerap bertanya soalan sekiranya saya berada di meja pada ketika mereka menyemak skema jawapan. Selain daripada itu, pelajar juga menyedari sendiri kesilapan atau kesalahan yang perlu dielak semasa menjawab. Ini adalah salah satu cara untuk mengawal perasaan terlalu yakin dengan jawapan sendiri. So, selama ni bila pensyarah yang menyemak jawapan pelajar, pelajar dia kurang melihat semula komen-komen pensyarah. So, kalau pelajar menyemak sendiri jawapan masing-masing, so dia lebih yakinlah, dia lebih nampak kesilapan sendiri. Okey, dan apa yang saya dapati juga, pelajar-pelajar ini memang jujur dalam membuat latihan kerana setiap kali saya membuat audit kepada pelajar-pelajar tertentu, sama ada bintang yang dilekatkan tersebut valid ataupun tidak, so pelajar ini memang membuat latihan dengan jujur. Pelajar juga suka apabila diberi sedikit perhatian oleh pensyarah dan juga penghargaan. Itu apa yang saya nampak lah. Okay, dari segi penilaian pencapaian pula, kalau kita tengok dalam semester 1, pelajar-pelajar cemerlang iaitu pelajar-pelajar yang mendapat grade A tolak dan juga B+, iaitu 25 orang pelajar. Daripada 25 orang pelajar ini, 21 orang pelajar berjaya mengekalkan grade cemerlang dan 4 orang pelajar turun grade. Kalau kita tengok pelajar intervensi dalam semester 1, 15 orang pelajar intervensi kesemuanya berjaya naik grade. Okey, inilah yang akan melonjakkan IPPA. Ini yang berlaku sebelum kita memperkemaskan SSA. Okey, dalam semester 2, selepas SSA diperkemaskan, pelajar-pelajar cemerlang, iaitu pelajar yang mendapat grade A tolak dan juga B+, 31 orang yang telah dikenal pasti melalui ujian percubaan, kekal di grade yang sama dan ada yang naik grade. So, semua 31 orang pelajar cemerlang ini berjaya mendapat grade A untuk peperiksaan semester 2 sesi 2020-2021. Pada masa yang sama, pelajar intervensi iaitu seramai 9 orang
juga berjaya naik ke grade A, menjadikan IPPA untuk semester 2 2020-2021 adalah 4.0, di mana semua pelajar kuliah 2 berjaya mendapat grade A. Okey, apa yang dapat saya simpulkan adalah pelajar-pelajar rasa termotivasi untuk terus membuat latihan apabila diberi sedikit perhatian dan juga penghargaan daripada pensyarah. Seterusnya, mendorong pelajar-pelajar ini menjalankan pembelajaran dan penilaian kendiri sepanjang minggu ulang kaji secara jujur dan bersungguh-sungguh. Okay, cadangan kajian, saya mencadangkan untuk SSA ini diteruskan dan ditambah baik. Mungkin selepas ini saya boleh menggunakan warna bintang yang berbeza mengikut kefahaman pelajar atau keperluan pelajar untuk berjumpa pensyarah. Okey, itu sahaja perkongsian saya tentang kajian tindakan yang telah saya jalankan pada sesi 2020-2021. Sekian, terima kasih.